like before, moved by the sound of his voice, seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and winds will know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and winds will know His name. 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 It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my
Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan Ibu Esther Sutanto. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan dan Ibu Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menjadi penerjemah. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang hari ini bersama-sama melayani, baik sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, sound system, dan multimedia. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa warta berikut ini.
Sehubungan dengan tingginya lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID saat ini, maka demi keselamatan bersama, kita semua dihimbau untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah onsite kita tunda sementara sampai keadaan memungkinkan. Pada ibadah pagi ini, seperti biasanya, setiap minggu ketiga, kita akan memberikan persembahan diakonia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang memberikan dengan transfer ke rekening gereja harap menambahkan nominal Rp2, misalnya 100.000 Rp2. Mari mendukung pelayanan diakonia. Tanggal 19 September 2021, gereja kita akan memperingati HUT ke-39. Bapak atau Ibu, Saudara, dapat memberikan persembahan syukur HUT melalui rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp1. GKA Immanuel Malang mengajak Bapak atau Ibu Saudara untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang terpapar oleh virus corona. Untuk itu, majelis membentuk Bansos COVID-19. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dukungan melalui persembahan Bansos COVID dengan mentransfer ke rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp9. Bantuan juga bisa berupa vitamin, susu, sembako, bahan makanan lainnya. Gereja juga mengupayakan untuk menyediakan 2 tabung oksigen, regulator, dan selang bagi jemaat yang terpapar COVID. Terima kasih kepada seorang saudara yang telah menyumbang 1 tabung dengan regulator. Masih dibutuhkan dana 3,1 juta untuk tabung yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. GKA Immanuel Malang membuka kembali kelas pranikah bagi pasangan yang akan menikah dan diteguhkan dalam pernikahan gerejawi. Kelas pranikah akan dimulai tanggal 5 September 2021. Pendaftaran dapat melalui tata usaha GKA. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 22 Agustus, jam 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Licu Mulyatan dengan tema Melayani dengan Karunia Roh Kudus. Demikian seluruh warta kita, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam minggu pagi ini dan kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu dan Saudara bersaat teduh.
Saya mengajak untuk kita berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita katakan dan ungkapkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan Ku Mau Puji tentang rahmat-Mu. Tentang rahmat dan anugerah-Mu ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Mohon Engkau memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Sebagai umat Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita banyak kesalahan dan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita menyanyikan lebih dekat padamu. Indah tiada
Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami lemah ya Tuhan, dan kami sulit menolak jeratan dunia. Kadangkala ketika kami mengalami dan menanggung beban berat, kami menjauhkan diri kepada Engkau, dan sesuka kami melakukan yang kami ingini, bukan yang Tuhan mau. Oh Tuhan, ampunilah kami yang lemah. Tolonglah lepaskanlah kami dari jeratan dosa. Mohon tariklah kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan diperdamaikan oleh Allah, kita menerima berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan sebagai berita anugerah, kita pun diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup baru. Dengan membaca bersama-sama dari Roma 12 ayat yang ke-6. Kita masing-masing mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlainan. Karunia-karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita menurut rahmat-Nya. Sebab itu kita harus memakai karunia-karunia itu. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah harus mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Saya mengajak untuk kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hasan Sutanto, dan diterjemahkan oleh penginjil Esther Lukman, kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, kita berkesempatan sekali lagi datang merenungkan firman Tuhan. 我们感谢神的恩典，让我们有机会再一同积极来思想主的话。 Kita manusia yang kecil, 我们都是渺小的人类， itu sebabnya mari kita tundukkan kepala dan sekali lagi mencari pertolongan Tuhan. 请我们再次低头祷告，我们恳求神的帮助。 Tuhan, kami benar adalah manusia yang kecil. 主啊，我们实在是渺小的人， Kami tidak layak, kami pun tidak sanggup. 我们实在不配，我们也没有这个能力来明白。 Itu sebabnya kami mohon Tuhanlah yang terus memberikan petunjuk dan kekuatan, 我们恳求神继续的帮助我们，指示我们。 khususnya kedua hamba-Mu yang sangat terbatas ini. 特别你两位有限的仆人， Dengarkanlah doa kami 求 Tuhan. 你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名求的， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, hari ini kita akan membacakan dua ayat yang dikutip dari surat Roma pasal 12. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天早上要读的经文是在罗马书第12章。 Saya akan bacakan berdasarkan terjemahan baru. 那么要用这个这个和合本，我们中文用和合本来念这一段的经文。 Nanti saya akan mengadakan sedikit perubahan. 等会我念的时候，我会给一些的这个组织的这个改变一点。 Kita bacakan dari surat Roma pasal 12, bacakan ayat pertama dan yang kedua. 罗马书第12章，我们念第1节跟第2节。 Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang disenangi Allah, dan yang sempurna. 好，我们罗马书12章第1、第2节，我们用和合本的译本来念。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，或者说讨神喜悦的。你们如此侍奉，那是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Saudaraku sekalian, kita sangat mengenal kedua ayat ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们都很熟悉这2节的经文。 Saya yakin hampir semua orang Kristen pernah membaca atau mendengar khotbah
mengenai dua ayat ini. 可以说，凡是基督徒都曾经听过这2节经文的讲道，或者是念过这2节的经文。 Kedua ayat ini sangat terkenal. 这2节经文都大家说很熟悉， Isinya kaya sekali. 那么有丰富的含义在当中。 Itu sebabnya boleh dijelaskan mulai dari sudut ini, juga boleh dijelaskan dari sudut sana. 那么我们就可以从不同的角度来看这2节的经文。 Tapi paling sedikit hari ini saya ingin menegaskan satu hal dulu, 但是今天我要特别强调一点， yaitu nasihat yang diberikan Paulus 那就是保罗所给我们的劝勉， itu demi kemurahan Allah. 那就是说以神的慈悲。 Itu berarti nasihat ini bukan demi kepentingan 那 siapa-siapa, 就是说，这个劝勉不是为某某人的利益， demi kepentingan pembaca surat pada zaman itu, 乃是为当时念这一本书的这个读者， demi kebaikan pembaca zaman itu juga kebaikan pembaca sekarang ini. 那就是说，对当时的这个信徒念这段经文，同样的也是对我们现今时代的信徒。 Itu demi kemurahan Allah. 就是我们要因着上帝的慈悲， Tujuannya untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mendengar dan menjalankan nasihat ini. 那最终的目的是什么？让那些听这段经文的，还有读这段经文的人，他们都要从中获益处。 Nanti dulu, 请稍等一下， bukankah yang dinasihatkan Paulus itu adalah mempersembahkan tubuhmu? 那保罗的劝勉是什么？要把身体献上。 Kalau mempersembahkan duit itu ya masih boleh lah. 如果说把金钱献上，那还可以。 Sekarang mempersembahkan tubuhmu. 现在是说把你的身体献上。 Waduh, kalau begitu nanti saya misalnya kan kehilangan kebebasan. 那这样子说的话，可能我就会失去了自由。 Saudaraku sekalian, bicara kehilangan kebebasan. 我们弟兄姐妹，当我们谈到失去了我们的自由， Orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah itu tidak merugikan. 那把自己的身体献上给主的，其实他没有受到亏损。 Walaupun seolah-olahnya kehilangan kebebasan. 虽然看起来好像他失去了自由， Daripada menjadi hamba dan budak dari dosa, bukankah jauh lebih baik menjadi alat, menjadi hamba dari Allah? 比起成为罪恶的奴仆，倒不如我们成为神的仆人。 Saya dengan telinga saya sendiri mendengar cerita yang sungguh terjadi. 我亲耳听过这样的一件事情的发生， Ada beberapa orang yang kumpul berjudi, 有几个人聚集在那里赌博， siang malam, malam siang, 他们整天早晚在那里赌博， terus berjudi berhari-hari, akhirnya salah satunya jedor jatuh pingsan. 在那里赌了几天，其中一位就在那里晕倒了。 Mereka berhenti sejenak, yang pingsan itu dipapa pergi istirahat. 那么他们就停下来，把这个晕倒的人抬出去， Yang 放在 lain 船 takut, 上。 yang lain takut tidak? 请问那些其他的朋友怕不怕呢？ Yang lain tidak takut. 其他的仍然不怕。 Yang lain terus berjudi, sepertinya mati di depan pun tidak akan menghentikan 他们仍 mereka. 然继续的在那里赌，好像是说，就是死在这个临头，他们也觉得不怕。 Dari sudut ini, saudaraku, jelas 从这个角度，我们就很清楚看见， nasihat Paulus bahwa demi kemurahan Allah itu benar, saudara. 那么保罗的劝勉，因着神的慈悲劝你们，这个是非常对的。 Demi kemurahan Allah, karena Allah bermurah hati kepada kita. 因为神的慈悲是在神的怜悯， Allah sesungguhnya ingin memberikan berkat yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. 其实神要把更丰盛的恩典再赐给我们人生， Tetapi tuntutannya tinggi loh. 但是神的要求却是很高的。 Ayat ini mengatakan mempersembahkan tubuhmu. 这里 Tubuh. 说把你的身体献上， Saudaraku sekalian, tubuh itu penting. 弟兄姐妹，我们的身体非常的重要， Tanpa tubuh, 没有身体， ide ini tidak bisa 那么 dinyatakan. 我们的构思就不能被表达。 Tanpa tubuh ini, 没有这个身体，
Teman, kita tidak bisa menyatakan emosi kita. 弟兄姐妹，我们就无法表达我们的感情。 Tanpa tubuh ini bagaimana kita kerja di dalam masyarakat? 没有这个身体，我们怎么可能在社会上工作呢？ Tanpa tubuh ini bagaimana roh kita datang di dalam tubuh ini menyembah kepada Allah? 没有这个身体，我们怎么可能我们的灵来到神的面前敬拜呢？ Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sekalipun mereka tahu tubuh itu penting. 那些不信的人，他们也很清楚知道身体很重要。 Ibu-ibu kalau rambutnya mulai putih cepat semir. 弟兄姐妹，我们知道我们这些姐妹妇女，如果头发开始花白了，她们就快点把它染色。 Jangan bilang wanita, bapak-bapak kalau dibilang mukanya mulai keriput, waduh badannya cepat dirawat. 那么不但是妇女，我们这位做男士的，当我们知道我们脸开始皱纹、开始衰老，我们也快点去怎么样来修理我们的这个面容。 Semua orang tahu merawat badannya. 每个人都懂得要怎么样料理照顾自己的身体。 Bahkan manusia itu bertendensi berlomba-lomba memanjakan tubuhnya. 不但如此，我们看见我们每个人都想办法要教养我们这个身体。 Mobil kamu kurang enak, 而你的汽车好像不大好， mobil aku lebih enak. 但是我的汽车比较舒适， Bedanya 用 enak 起来那它有分别的。 Kamu ke restoran mana? 你到那一个餐馆啊 Oh,，sekarang tidak boleh. 当然这个时期我们不可 Tapi 能到 carinya 餐馆 apa?，但是我们去找什么呢？ Supaya lidahnya enak kan? 让我们的舌头我们会觉得很舒服的 Makanan 享 itu 受。 enak, 这个食物很好吃， makanan ini tidak enak. 这个食物不好吃。 Padahal saudaraku sekalian, ini bukan yang paling penting. 但是弟兄姐妹，这不是最重要的。 Yang paling penting tubuh ini adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus. 我们一定要很清楚知道，我们的身体是神的殿，是圣灵住在里面的。 Tubuh ini menjadi penting 这个身体变得很重要， karena melalui tubuh 因 ini 为借着这个身体， kehendak Tuhan dilakukan, 我们可以遵行神的旨意， kemuliaan Tuhan dinyatakan, 要彰显神的荣耀。 dan melalui tubuh ini kita menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. 借着这个身体，我们去执行神给我们的任务。 Jadi tubuh ini dipakai untuk memulia Tuhan. 那就是说，我们这个身体用来荣耀上帝的名。 Ada seorang ibu yang relatif lebih kaya, 有一个姐妹，她比较有钱， lalu mengirim mobilnya menjemput seorang ibu yang lebih miskin. 她就把她开车去接一个比较贫穷的这个妇人。 Suami ibu yang lebih miskin ini terharu sekali 那么这个贫穷的妇人，她的丈夫就心里很受感动， karena istrinya sakit, 因为他知道她的太太 perlu 生病， didoakan, 需要祷告， perlu dibantu. 需要帮助。 Tak kala ibu ini yang lebih kaya kirim mobil ke sana menjemput ibu ini ke gereja untuk didoakan. 当这个有钱的这个姐妹开她的汽车去接这个贫穷的妇人，接她到教会去。 Yang datang bukan hanya mobil loh. 来的不是单单车子来， Ibu yang lebih kaya ini datang menjemput, mempapa, menolong, membantu ibu ini naik mobil ke gereja. 但是这个有钱的这个姐妹，她自己也搭上这个车子去接这个贫穷的妇人，带到教会来扶她到教会去。 Suami dari ibu yang lebih miskin ini mengatakan hati saya tergugah. 那么这个比较贫穷的妇人，她丈夫看见这个情形，她心里非常的大的感触。 Siapa saya ini? 我是谁呢？ Kok sampai orang lain kirim mobilnya jemput istri saya? 以至于这个有钱的人愿意派他的车子来接我这个又有病又贫穷的这个太太。 Apalagi ibu itu yang datang jemput istri saya. 更何况这个有钱的妇人亲身来接他的太太， Kirim mobil itu sudah angel loh, susah loh. 差派他的车子去接别人，那是一个不容易的事。 Tapi pelayanan ini menjadi indah karena kehadiran seorang ibu yang bersedia dengan tangannya menolong seorang ibu yang sedang sakit. 当然，这是这个服饰更特别，就是这个有钱的这个姐妹，她自己用她的手来扶这个贫穷的又有病的这个妇人，还她亲自来接她。 Sebagai orang Kristen, Anda dan saya mempersembahkan duit. 亲爱的弟兄姐妹，作为基督徒，我们都奉献金钱。 Sebagai orang Kristen, Anda dan saya
juga harus memakai tubuh kita ini melayani Tuhan. 成为一个基督徒，我们也应该要用我们的身体来服侍我们的神。 Saya pernah mendengar ada anggota gereja yang setiap tahun memberikan sebuah mobil baru ke gereja. 我曾经听过一个比较有钱的这个弟兄，他每一年都奉献一辆汽车给教会。 Saya juga pernah mendengar ada orang yang satu orang saja dia bangun sebuah gedung gereja. 我也曾经听过有一个比较富有的弟兄，他自己奉献一个礼拜堂。 Saya pernah juga mendengarkan ada orang satu orang saja di sini, di sana, di sini terus bangun gedung gereja. 我也曾经听过有一个比较富有的弟兄，他到处去建礼拜堂。 Nanti dulu saudaraku, 但是请你稍等一下， Anda dan saya mungkin tidak punya uang yang sebanyak itu. 你和我可能我们没有这么多的钱， Tapi persembahan kita melalui tubuh ini 但是我们把自己献上的这个鸡， itu tetap merupakan sebuah kurban yang menyenangkan Allah. 这是一个蒙神悦纳的祭物， Indah, 非常的美， bernilai, 有价值， bagus. 非常的好。 Karena mulut, mata, tangan, kaki kita itu dipakai untuk memuliakan nama 因为 Tuhan. 我们的口、我们的手、我们的眼睛全部让神使用。 Dan ingat saudaraku, 但是请记得，弟兄 ini 姐妹， adalah persembahan yang bagaimana? Yang hidup. 请记得，这是说献上的就是活的祭物。 Banyak orang kira hidup itu pasti kata sifat. 许多人以为这个“活”这个字是一个形容词， Padahal di bahasa aslinya itu kata kerja. 其实呢，在它原文里面，希腊文是一个动词， Kata kerja yang dipakai untuk sebagai kata sifat. 因为就动词它使用成为一个形容词， Bahkan ada dua kemungkinan untuk 而且 menerjemahkan. 也有两个可能来翻译。 Hari ini saya tidak ingin sentuh ke sana. 但是今天我不想谈这一点， Tapi yang jelas ini hidup loh. 但是很清楚这个是活的。 Mengatur yang mati sama mengatur yang hidup, mana yang lebih gampang? 请问你要安顿，要安排一个实的东西和活的物，哪一个比较方便容易？ Bunga ini cantik, 这个花非常的美， tapi plastik. 但是它是塑胶做的， Taruh sana boleh, taruh situ juga gak 你要放 apa-apa. 在哪一处都没有问题。 Disiram air jangan, tidak siram air juga gak apa-apa. 你不用浇水，你也不或者是你要浇水都没有问题啊， Ini barang mati, 因为这是死的物。 tapi barang hidup. 但是活的物怎么 Kalau 样呢？ kucing, 如果是猫， kalau kuda, 如果是马 kalau，sapi, 如果是 itu 牛， ngaturnya susah 你 itu. 不容易去安顿去分配。 Kuda bisa sepak loh, 然后你知道马也是会踢你， sapi bisa marah loh. 这个牛也是会发怒的。 Nah, kita manusia hidup, wah itu lebih tinggi. 我们是活的人，那么我们更高档。 Mengatur orang yang punya talenta, punya pendidikan, punya status sosial, itu susah saudara. 要安顿，要分配一个比较有地位的人，比较有聪明的才干的人，那是非常的不容易。 Bicara gelar, gelarnya sudah tinggi. 你讲到学位，他有这么高档的学位； Bicara mengenai pengalamannya segudang. 你提到那个经验呢，他的经验已经那么丰富， Mana bisa diatur? 他怎么可能让你来指挥他、安顿他呢？ Tapi dengar teman, 但是请你听， kalau orang yang nggak bisa diatur, itu nggak bisa melayani Tuhan. 一个人不愿意被分配、被指挥，他就不可能侍奉。 Orang yang mau melayani Tuhan harus mau diatur oleh Tuhan, diatur oleh kehendak Tuhan. 一个愿意服侍神的人，他一定要愿意让神来指导他， Orang 让神 yang 来指引他、 mau 安排 melayani 他。 Tuhan 一个要服侍神的人， Firman Tuhanlah yang mendidik, mengatur, sehingga bukan aku, ego, itu yang menang, bukan. 是神的道在安顿他，神的道来整顿他。那不再是我，那是神自己的旨意在进 Dia 行。 hidup, 他活着， tapi dia bersedia menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. 他愿意把自己放在神的手中。 Paling sedikit itu berarti 至少呢，弟兄姐妹， dia itu suka rela.
那这是他心甘情愿的做， Hidup gak bisa dipaksa. 因为他是活的，你没有办法要勉强他去 Tapi 做。 dia suka rela. 但是他非常 Dia 心甘情愿， bersedia. 他愿意， Dia bersedia. 他愿意， Bukan terpaksa. 不是被勉强的， Bukan dipaksa. 不是他被勉强的， Bukan dikibulin. 也不是被气哄 Tetapi 的， ada keleraan itu dari hatinya. 从他心里面有一个甘心乐意的心， Orang yang suka rela, 一个甘心乐意的人， baru mungkin dia ada kreativitas. 他才是有这个创意。 Kembang ini mati, kreatif apa? 那么这个花是死的，它有什么创意呢？ Komputer itu pinter, kreatif apa? 那电脑非常的厉害，但是它有能够创意吗？ HP sekarang dikatakan smartphone. 现在的手机叫做智能手机。智能手机。 HP yang pintar apa? 那么这个智能手机聪明在哪里呢？ Tidak ada kreativitas. 它没有创意， Tidak ada emosi di 它也没有 dalamnya. 感情在里面。 Kalau emosi mengasihi loh. 如果有感情的话，那么他懂得怎么样去爱。 Kalau nanti mall sudah buka bebas, pergi ke mall, siapa tahu ada piano di sana. 如果这个购物中心可以开放的时候，你进到购物中心，你看见有一架钢琴在哪里？ Pianonya sudah diprogram. 那么这个钢琴已经把它安顿了， Tidak ada orang duduk di sana. 没有人坐在哪里， Tapi stud-studnya ting tang ting tong bisa memukul loh. 但是它的这个琴键可以自己在哪里弹， Bukan seperti kita ada pianis. 不是像我们有琴师， Yang pianis kita, maafkan, 我们的琴师很对不起， mungkin masih ada celah-celahnya. 可能有它一点空隙之处， Mungkin di sana sini dia tekan stud kurang sempurna. 可 Mungkin, 能 mungkin. 他有不小心弹错了这个琴键。 Tapi paling sedikit dari hati pianis ini kan memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, menaikkan pujian. 但是 Begitu 至 kan? 少这个琴师在哪里有感恩的心，也有服侍神的心，有个肯赞美神的心。 Itu berarti kasihnya berdasarkan pengenalan. 那么在这里看见他付出的爱，是因为他对神的认识， Dia mengenal kepada siapa dia melayani. 他很清楚认识他在服侍谁呢？ Dia mengenal kepada siapa dia berakti. 他也知道他对谁来服侍他的忠心， Kepada siapa dia menaikkan pujian. Terima kasih. Kepada siapa dia menaikkan pujian dia. 他是向谁来献上他的感恩和赞美呢？ Saya tahu kalau majelis itu rapat lama loh. 我很清楚知道，如果知识开同工会的时候非常长的时 Saya 间， mau hibur para majelis. 我现在要安慰我们的知识， Sepertinya di gereja lain juga gitu kalau rapat majelis panjang-panjang. 好像在别的教会、其他教会也一样，开知识同工会非常的长的时间。 Saya salut. 我非常敬佩你， Anda ini bukan orang yang tidak punya kerjaan. 你们都不是说一个很空闲没有工作的人， Anda ini kan orang penting, orang yang punya tugas. 你们都是很重要的人物，有自己的任务和 Anda ada 工作， pekerjaan. 你们有自己的工 Anda 作， ada keluarga yang harus 你 dijaga. 们有自己的家庭， Anda ini ingin berkorban rapat lama-lama. Aduh, saya salut. Saya bilang 但是 terima 你们 kasih 愿意 saudara. 牺牲看这个会议的时候开得这么长也没有关系，我非常敬佩你们。 Di dalam rapat yang panjang itu kan ada sukarelanya. 在这个开会当中，一定有一些人是甘心乐意的做。 Di dalam rapat yang panjang itu kan otaknya putar, ada kreativitas. 那么在开会当中，我们的脑子一直在思想，我们有一个创意。 Di dalam rapat itu kan ada hati yang menaikkan pujian kepada Tuhan. Panjang tapi tidak ngomel. 在开会当中，我们都充满了赞美。虽然开会的时间这么长，但是我们没有在哪里埋怨。 Di dalam rapat yang panjang itu, saudara mengenal kepada siapa saya abdi dan kepada siapa saya menaikkan 在 semua 这么 ini. 长的开会期间，我们真是知道我为谁来效忠，我为谁来做。 Mengapa saudaraku? 为什么呢？ Karena Anda sadar itu persembahan. 因为你很清楚知道，这是一个线上的祭物。 Kalau saya memberikan sesuatu kepada dia, 如果我给某某人一些东西， itu memberi, 那是我给他， bukan persembahan. 那不是奉献。
Bahasa Indonesia itu bagus sekali. 印尼文非常的好， Ada korban, ada kurban. 有牺牲品，也有这个祭物。 Di dalam pemakaian korban jadi kurban, kurban jadi korban. 但是在使用中，常常把这个祭物跟牺牲品都把它搞在一起了。 Tetapi kalau saudara mau sedikit lebih tegas, 但是如果要更强调的话， kalau korban itu pada dasarnya adalah misalnya korban kecelakaan. 如果说这个是牺牲品的话，那就说比如说交通的事故。 Kalau kurban, 如果是祭物呢， kurban itu persembahan. 那是线上的， Itu berarti dari bawah ke atas. 那是从下向上。 Saya ini siapa? 我是谁呢？ Manusia kecil. 我是渺小的人。 Persembahan saya berapa? 那么我线上的有多大呢？ 100M. 100M 吗？ 100M itu kecil loh 哦 saudara. 那数目太小了。 Tergantung siapa. 那在乎你是谁？ Kalau orang yang kaya, maaf 100M itu kecil. 有钱的人看这个数目太小了， Belum 10 juta US. 还没有1000万的美金， Belum. 还不到。 Loh, Anda enggak tahu misalnya itu yang Warren Buffett itu memberikan berapa donasi? 你知不知道 Warren Buffett 他拿出的这个什么金额 Cenzu. 捐助的款项多大？ Itu kalau 100M saudara bawa ke Warren Buffett misalnya, dia bilang, ini urusan kecil ke staff 如 saya 果 aja 你 lah. 把这100M 的这个数目拿去给 Warren Buffett， 他说这个数目太小了。 Jadi nanti dulu saudaraku, 但是请等一下，弟兄姐妹， persembahan kita ini tidak dianggap kecil oleh Allah Bapa kita loh. 我们所献上的这个祭物，在神面前，神不看轻的。 Allah yang maha kuasa tidak hina, tidak mengecil persembahan saya yang model 100.000 rupiah. Enggak loh. 全能的神，丰富的主，没有看清我们所献上的多少。 Kalau saudara jadi raja kira-kira kaya nggak? 如果你是一个王，那么你想你富有不富有呢？ Namanya gajah ya kaya lah. 如果你说你是一个国王的话，当然是很富有 Ada 的。 seorang raja namanya Salomo. 有一个国王，他名字叫做所罗门。 Untungnya dia kaya tapi pinter juga. 好在他不但富有，他也很有智慧。 Pinternya di mana? 他的智慧在哪里？ Pinternya dia tidak minta kekayaan tapi minta hikmat. 他智慧在哪里？因为他说他不求神给他有富有，但是求神赐给他智慧。 Orang yang tahu minta apa itu membuktikan dia hikmat. 一个懂得求什么东西的人，这个是知名，就说明他是一个智慧的人。 Orang yang hikmat itu baru tahu minta apa. 那么一个聪明的人，他就知道他需要求的是什么。 Ayahnya tidak bisa membangun bait Allah. 因为他的父亲没有办法建立这个神的殿， Akhirnya dia yang bangun. 结果是谁建的？是所罗门王建的。 Setelah dia membangun bait Allah 当 ini, 他建立了这个神的殿的时候， lalu dia menaikkan doa. 他就献上这样的祷告。 Saya bacakan untuk Anda. 我读给各位他献上的祷告。 Kitab 1 Raja-Raja pasal 8, saya bacakan ayat 27 dan 28. 那么在列王记上第8章第27跟28节， Demikian bunyinya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. 列王记上第8章第27跟28节说：“神果真住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不住你居住的，何况我所建的这殿呢？唯求耶和华我的神垂顾仆人的祷告祈求，俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。 Kita ini harus belajar bersyukur. 我们要学习感恩， Serius saudara. 这个很严肃的一件 Kalau 事。 saudara dan saya tahu bersyukur, tahu hitung anugerah Tuhan, hati kita ini bisa bahagia. 如果弟兄姐妹和我懂得数算主的恩典，我们的心里一定会感觉到很幸福、很快乐。 5 atau 60 tahun yang lalu, 大概是60年前吧，
50 sekian tahun lalu. 大概50几年前吧， Saya ini kecelakaan lalu lintas. 我遇到了交通事故， Lalu tulang saya, kaki saya itu satu yang retak, satu itu ada patah. 我的脚的骨头呢，一个就断了，一个就裂了。 Pada zaman itu kedokteran itu belum maju. 那个时候的医学还没有这样进步， Setelah di give beberapa hari saya nggak kuat, nggak tahan. 那么已经用石膏把它包起来几天，我已经忍不下去，顶不住了。 Orang tua saya cari seorang bapak yang buka toko di pasar. 那么我的父亲就去巴萨这个市场去找一个开店的一个人，一个先生， Toko yang lumayan besar. 他的店很大， Tapi dia ngerti bagaimana menyambung. 但是他懂得怎么样借故， Lalu dia tumbuk seekor ayam. 然后他就捶一只鸡，捶一只鸡， Lalu ada obatnya. 然后把它掺药， Dia datang kepada saya. 他来到我面前， Dia sambungin. 他把它借故。 Sudah tentu dia lihat dulu X-ray-nya. 当然，他先看了这个照着 X 光的这个照片， Lalu dia bungkus. 然后他就把它包扎。 Saya sembuh. 哎，结果我痊愈了 Sampai sekarang saudaraku jalannya lancar. 直到今天我走起路来还是很顺利，很方便。 Orang tua saya setiap tahun beli ayam jago yang paling besar di pasar. 那么我的母亲每一年呢到市场上去买一只很大的这个公鸡， Yang paling cantik. 最好的公鸡， Lalu sama hadiah lain. 然后加上其他的礼物。 Setiap tahun menjelang tahun baru saya diutus bawa ayam jago ke rumah bapak itu. 那每一年过年的时候呢，我母亲就叫我带这个大的公鸡，还有一些礼物去拜访这个先生。 Waktu dia beliau mengobati saya, 当他也来医治我的脚的时候， dia tidak mungut biaya. 他没有收费。 Orang tua saya bukan karena itu sangat terima kasih sama 那 dia. 么我的父母亲不是因为这个先生这样子帮助我、医治我而感谢他， Tapi karena dia begitu mengerti dan begitu murah hati mau menolong kami. 但是因为他很懂得艺术，而且他很有这个慈心来帮助我， Dia sudah menolong saya. 他已经帮助我。 Lalu kita bagaimana? 然后我们的态度 Lalu 怎么样 kita gimana? 呢？然后我们怎么样呢？ Terima 我 kasih. 们要献上感谢。 Persembahan itu penting saudaraku. 弟兄姐妹，我们说献上祭物非常的重要 Bapak, Ibu dengar dengan baik. 啊！亲爱的弟兄姐妹，你好好的听， Setiap orang yang terima anugerah Tuhan harus tahu terima kasih. 每个已经领受神恩典的人，一定要学习懂得 Kita 感恩， harus bersyukur. 我们一定要感谢， Kita harus bersyukur kepada Tuhan. 我们要向神献上感恩， Tuhan sudah menolong kita sampai 因为我 sekarang. 们的神直到如今都帮助我们。 Justru di dalam pelayanan melalui tubuh ini, 那么借着我们身体的侍奉， justru melalui pelayanan-pelayanan kita yang mengucapkan syukur kepada 借着 Allah, 我们在侍奉中献上我们的感谢， justru melalui pelayanan-pelayanan kita yang sukarela, yang penuh dengan kasih ini, 借着我们甘心乐意、情愿的献上的这个服饰， Allah sumber segala yang baik akan mengaruniakan kita lebih banyak kebaikan. 我们这一切丰富恩典的源头的神，他就会加倍的赐福你和我。 Allah sumber segala anugerah 一切恩典的源头的神， akan mengaruniakan anugerah yang jauh lebih banyak di dalam hidup kita. 他要把更丰富的恩典赐给我们。 Mari saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹，来 kita 吧， maju terus 我们继续前行， dengan hati yang bersyukur, 怀着一个满心感恩。 dengan hati yang tunduk kepada Dia yang memanggil kita. 让我们在那呼召我们的神面前全副自己， Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Tuhan, kami tidak layak datang kepadamu, 神啊，我们其实实在的不配到你的面前， tetapi kami datang atas nama Tuhan Yesus. 但是因着耶稣基督的名，我们来到你的脚前。 Tuhan, kami tidak layak meminta sesuatu, 神，我们不配向你求什么， karena kamilah yang berhutang kepadamu 因为 Tuhan. 我们已经欠了你。
Tapi kami datang karena Tuhan Yesus Kristus. 我们亏欠你，但是因着耶稣基督的名，我们到你面前。 Mohon Tuhan mendengarkan doa kami, 恳求你听我们的祷告， agar di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, 在我们每一个人的人生旅途当中， kami mengenal persembahan apa yang sebetulnya menyenangkan hatimu. 让我们明白是怎么样的祭物献上给你是可以讨你喜悦的， Agar kami boleh mengenal kehendak-Mu Tuhan, 让我们可以明白你的旨意， agar kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan 让我们可以走在神你的旨意里面， dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu. 做一些讨神喜悦的事。 Ampunlah dosa kami 求你 Tuhan. 饶恕我们一切的罪犯， Dengarkanlah seru doa kami. 求你听我们在你面前的呼求。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢 Terima 你 kasih Tuhan.，主啊，我们谢谢你。 Atas nama Tuhan Yesus, 我们奉耶稣基督的名， kami menaikkan doa ini. 我们献上这个祷告。 Amin. 阿门。 Terpujilah Tuhan, Tuhan sudah bersabda kepada kita, biarlah firman yang kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak untuk kita mengungkapkan syukur kita akan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kita. Kita memberikan persembahan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahan saudara dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau dapat dikumpulkan kemudian dibawa ke gereja. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu. Tolonglah agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja GKI Immanuel ini. Kami juga membawa doa syafaat kami pagi hari ini. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk pemerintahan Jokowi, dan juga dalam menjalankan program PPKM
dan vaksinasi dapat terlaksana dan dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga pandemi ini dapat cepat berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memanggil setiap umat-Mu untuk dapat melayani Tuhan di gereja, di keluarga, dan juga masyarakat. Sehingga kami sebagai umat Tuhan, di dalam melayani Engkau, kami semakin bertumbuh dan berbuah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, lemah tubuh, dan juga yang sedang menghadapi kesulitan di dalam usaha, pekerjaan. Mohon Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dengarlah doa persembahan kami dan doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan biarlah semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah kita. Kita nyanyikan doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di akhir ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, supaya engkau hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, menjadi murid-muridnya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara-saudara.